Tadi saya cakap malam ni kita nak berbicara mengenai bully cyber kan. Jadi saya tidak berkesorangan. Kita bersama dengan Encik Jazanul Azriq bin Arifin, Ketua Eksekutif Kanan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiqah. Nama glamour diberi Azriq. Betul. Kali kedua senang dah sikit. muncul ya. Senang sikit nak Senang sebut. sikit nak sebut. Panjang Jazanul Azriq. Tapi makna dia tu. Maknanya sedap. apa sebenarnya? Aku yang memberi makan. Oh, Alhamdulillah. Nanti bolehlah lepas awal malam ni kita menuntut. Kan? Apa pun, bila kita cakap mengenai bully cyber ni kan, kita jangan cakap bully cyber dulu. Kita cakap mengenai bully terlebih dahulu. Kadang-kadang orang kata, saya bukan bully. Saya gurau-gurau je. Saya main-main je. Tak ada apalah tu sebenarnya. Jadi sebenarnya definisi bully tu apa? Okey, dia macam ni. Apa yang Syafiqah sebut tu betul juga. Tapi saya dah berdasarkan pengalaman yang saya dah pernah lalui. Dia tak panggil bully. Kita panggil macam, kalau kita kat sini-sini sekolah ni, dia panggil macam kita nak ajar adik-adik ni menghormati yang tua. Gitu dia punya. So dia tak ada unsur untuk kita kata macam paksa, marah, gertak, ugut, tak ada. So bully ni kebiasaannya dia lebih melibatkan aktiviti fizikal. Yang mana kadang-kala ada yang menumbuk, ada yang memukul, ada yang apa kita kata yang melibatkan kecederaan fizikal. Itu kita kata bully yang inilah yang bully yang normal biasa yang kita dengar. Yang selama ni digemparkan kita dengan banyak lagi kan, dengan bergaduh, rakaman video dan sebagainya. Tapi bila kita masuk pula kepada bully cyber dia lebih kepada yang kita katakan lebih menjurus kepada dalaman. Dia mengganggu emosi, dia mengganggu kita punya perasaan kita, tingkah laku, tindak tanduk kita yang akhirnya akan menyebabkan mangsa itu akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin akan contohnya macam membunuh diri, mengasingkan diri dia dalam bilik duduk seorang-seorang, tak nak bercakap, memulaukan diri sendiri. So banyak juga kesan-kesan dia yang lebih teruk. Tapi kita sebagai ahli keluarga contohnya, penonton-penonton, ibu bapa yang ada, kita kena peka kepada anak-anak ataupun persekitaran. Kita bukan nak kata macam mangsa bully ni, dia tidak memilih, kita kata macam memilih orang tertentu. Artis je kena. Tak. Betul. Siapa sahaja yang ada di muka bumi ni, dia akan ada menjadi mungkin. Kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Sama ada kita ni jadi mangsa ke tak kan. Betul. So jadinya benda-benda yang macam tu yang kita nak kena tengok. So apa yang kita katakan kat sini, yang pertama, apa yang kalau dalam siaran yang lepas saya boleh katakan, kurangkan husnuzon, timbulkan syak. Yang itu bab media sosial lah. Rakyat Malaysia ni banyak hati, husnuzon semua. So jadi bila kita dalam berbicara tentang isu bully cyber ni, kita boleh cakapkan yang pertamanya adalah berfikir dahulu sebelum kita bertindak. Tak ke semua benda kita boleh kongsi, tak ke semua benda kalau ada orang komen kita perlu balas. Kadang-kala senyap itu pun merupakan satu reply kepada posting. Kita baca, kita kuatkan kita punya dalaman supaya kita tak nak nanti macam setiap apa je orang komen kita nak komen. Setiap apa je orang nak komen kita nak komen. Setiap kata apa pun orang tuduh pada kita yang salah, kalau kita ni kita nak cuba menegakkan benda yang tak betul kan, yang semua maksudnya nak dibalas. Semua nak balas. So jadi tak semestinya dalam dunia cyber masa sekarang ni kita kena lebih berhati-hati, kita kena lebih fokus kepada diri kita, apa yang kita nak, apa yang kita nak capai. Kita tak semestinya macam Syafiqah contohnya, orang akan sentiasa tengok apa yang Syafiqah buat, ke mana Syafiqah pergi. Hari-hari saya kena kecam. Kena bully juga. Bila kecaman ni apa semua, even kadang-kala pakaian yang kita pakai ni pun orang akan komen kan. Tak kena. Ada je. Betul. So itu sebabnya adakah kita nak kena tengok, tanya balik diri kita, adakah perlu kita memberi respon kepada apa yang diperkatakan di dalam media sosial contohnya. So berbalik kepada bully cyber,
perbuatan mengutuk, mengecam, mencaci, mengugut yang menggunakan medium elektronik, itu adalah buli cyber. Dia berbanding dengan buli yang biasa kita dengar, iaitu buli yang biasa kita dengar dia melibatkan lebih kepada physical contact, kan? Bertumbuk, bergaduh, pukul dan sebagainya. Tapi buli cyber ni dia tak, di dalam senyap. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Sama ada betul ke kita ni dibuli. Kalau dia cakap ayat macam ni, adakah itu dikatakan membuli? Sebab macam tadi kan, Cik Azri kata kalau di luar tu kita boleh secara fizikal tumbuk, pukul, kita nampak kalau luka-luka, lebam-lebam. Tapi macam kata-kata ni, ada orang boleh kata, saya memang bercakap macam tu. Saya memang lahir-lahir cakap jenis kasar kan. Tiba-tiba pula ada negeri-negeri yang serta-serta negeri ni memang begitulah katanya. Lama tak nampak semua. Lepas tu, hidup lagi rupanya. Tapi bagi mereka benda tu biasa. Tapi kalau kita dengar, ya Allah, macam tu. Okey, kita anggap macam ni Syafiqah. Syafiqah ada kawan, kan? Kita kenal kawan-kawan kita. Kecuali kalau strangers, kan, orang luar. Macam contoh saya bercakap, kau mana aku kau dah mati contohnya, kan. Gitu. Mungkin Syafiqah rasa offended, rasa terkesan kepada apa yang saya cakap. Tetapi kita kena tanya balik diri kita. Macam contoh Syafiqah tanya diri Syafiqah, adakah Syafiqah perlu untuk terkesan dengan orang yang Syafiqah tak kenal? Kan? Kecuali kalau misal kata dia komen, macam contoh malam ni Syafiqah keluar kan kat TV hari ni, gaya pengacaraan mungkin orang komen untuk positivity, kebaikan untuk in the future, kita boleh ambil. Kalau misal kata dikutuk, alah suara kepit, kenapa? Kenapa perlu macam tu? Kenapa gelak nak besar-besar? Contohnya kan. Kita anggap benda tu sebagai komen yang kita tak boleh nak tutup pun mulut orang. Betul. Kan? So, baca, ignore. Baca, kita abaikan. Yang mana kita boleh ambil, yang kita boleh cedok untuk kebaikan kita bersama, untuk kita boleh maju ke depan, tak salah kita ambil. Cuma kita, yelah, bila bercakap, senang. Macam contoh saya bercakap, kan. Senang, kita ni bercakap senang. Tapi kita tak mengalami. Kan. Apabila kita kata macam, Cik Azri cakap senang lah. Siapa yang nak buli Cik Azri? Orang pun tak kenal Cik Azri. Contoh macam tu. Tapi kita ni lah sebenarnya kekuatan jiwa. Kekuatan diri kita. Kita berbalik semula kepada asal kita yang mana kita diberikan dah didikan. Ditanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita ni untuk kita menilai yang mana baik, yang mana buruk. So jadinya ingat balik apa yang kita pelajari. Kuatkan hati, cekalkan kita punya diri ni supaya kita tak terkesan. Akhirnya kita sebenarnya apa efek daripada kita? Kita tetap pergi juga kerja. Macam Syafiqah kata, apa pun orang nak kata saya tetap pergi beli barang kat Speedmart 99 contohnya. Kan? Nak dapatkan ni. Lantaklah. Takkan orang nak kata, dia tu selebriti lah, takkan pergi beli barang kat Speedmart 99 je. Contoh. Kan? Kenapa kita nak kena terkesan? So benda-benda yang macam tu sebenarnya kita lah. Itu apa yang kita selalu nasihatkan kami di Cyber Security Malaysia melalui program-program yang kita buat macam Cyber Safe, Cyber Security Awareness for Everyone. Kita ada Hari Keselamatan Internet yang mana kita menerapkan penggunaan internet secara positif, kita menerapkan etika cyber itu supaya kita ni sendiri kita melakukan satu anjakan paradigma supaya pengguna-pengguna semua kita ni yang menggunakan internet ini supaya kita sentiasa positif, hindarkan negative vibe, jangan kita terkesan dengan orang luar. At the end of the day, semua sekarang ni yang ada mengatakan kita ni kebebasan bersuara. You tak boleh nak halang kita bersuara. Kerajaan pun tak boleh nak halang contohnya kita nak bersuara. Suka hati kita lah nak cakap apa pun, kan. Itu kita punya wall, itu kita punya account, itu IG kita, itu Twitter. Wah, semua dia claim dia punya. Padahal orang lain yang menyediakan pun dia cuma user je. Tapi bila kita cakap macam tu, I don't think that, macam kita kata, jangan terkesan. Kalau misal kata keperbuatan itu dah melampau, kongsikan bersama orang yang kita boleh percaya. Contohnya ibu bapa, orang dewasa, rakan sahabat. Cuma kita kena pandai pilih. Jangan sampai kita tersalah pilih. Akhirnya kita takut nanti rahsia kita tu terbongkar pada orang luar. Yang itu kita tak nak.
Kan. Lepas tu kenalah pandai-pandai pilih kawan. Siapa kawan, siapa lawan. Betul. Tapi memang kata kunci untuk malam ni sebenarnya lah, tak semestinya semua benda perlu kita balas. Tak perlu semua benda kita kena komen. Diam itu pun, diam ataupun senyap itu sebenarnya lebih afdal. Kenapalah kita nak balaskan perang cyber pula nanti. Betul. Kan. Apa pun kita sebenarnya nak cerita banyak lagi mengenai bully ni. Sebab tetamu kita yang tadi Iwal ni pun sebab ialah dia pun dah jadi selebriti daripada kecil kan. Jadi kita boleh bayangkan betapa banyaknya sebenarnya dia dibuli. Mungkin nanti kita boleh tanya nanti kita nak korek-korek kat dia. Boleh tanyalah dengan dia. Dia pernah kena bully ke tidak. Apa pun kita nak berehat seketika waktu. Kita jangan ke mana-mana. Saya nak duduk dulu kat sini bersama dengan Cik Azriq. Anda pun jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Selamat Malam Malaysia.